seperti yang biasa, tetapi saya nak guna masa ni untuk membuat rayuan kepada semua ahli Berhormat yang ada dalam Dewan ni. Mungkin yang tak ada dalam Dewan ni, nanti boleh lihat perbahasan ni dalam YouTube. Kerana saya rasa kita di saat yang memang genting dalam negara kita, dan apa yang kita perlu sekarang ialah untuk adakan satu spirit bipartisanship. Spirit bekerjasama di antara pihak sebelah sana, di antara backbencher, di antara pihak sebelah sini, di kalangan pembangkang. Saya rasa ini bukan maksudnya kami tidak memainkan peranan sebagai pembangkang untuk menjadi check and balance kepada kerajaan yang sedia ada. Tetapi kita perlu ada juga penyelesaian kepada wabak COVID ni yang telah melanda seluruh dunia dan Malaysia. Kalau nak kritik kerajaan, kalau nak kritik menteri, memang senang. Saya rasa ada banyak perkara yang kita boleh kritik. Macam air suam, macam Spanish fly, macam pesta durian, macam pergi Paris. Tapi saya rasa orang kat luar lebih baik, lebih handal, lebih mantap daripada ahli parlimen sekarang dari segi mengkritik kelakuan ataupun percakapan yang tidak betul yang dilakukan oleh menteri, oleh pihak sebelah sana, oleh pihak sebelah sini juga. Jadi saya rayu kepada semua yang berhormat yang ada di sini, kita perlu ada satu rancangan, ada satu hala tuju yang berbeza daripada sebelum ini. Oleh kerana extraordinary times calls for extraordinary leadership. Dan extraordinary times calls for extraordinary leadership by all of us here in this august hall. Dengan izin Yang di-Pertua. Saya rasa ini memang sesuatu yang kita perlu tegaskan. Apabila kita nak cari hala tuju untuk keluar daripada wabak COVID ni. Saya memberi satu contoh dan saya memberi penghargaan kepada Menteri Vaksinasi iaitu Yang Berhormat Rembau kerana telah setuju dengan pelantikan Yang Amat Berhormat Menteri Besar saya kepada jawatankuasa operasi lanjakan kapasiti ataupun operasi surge capacity. Saya nak memberi fakta yang saya terima baru-baru ini daripada operasi surge capacity ini. Selepas Menteri mengumumkan operasi surge capacity ini, jumlah orang yang mendaftar dalam MySejahtera, mungkin Menteri boleh beri status dan juga angka yang lebih tepat, jumlah orang yang mendaftar untuk MySejahtera di Lembah Kelang telah naik lebih kurang 500, sekurang-kurangnya 500,000 orang. Ini bukan orang yang tukar alamat dari Johor, dari Sabah nak masuk kepada Lembah Kelang. Ini ialah orang yang tidak mendaftar untuk vaksin sebelum ini. Tetapi apabila mereka dengar ada operasi surge capacity ini di Lembah Kelang pada 1 hari bulan Ogos boleh walk in, mereka terus mendaftar. Dan ini telah menaikkan kadar pendaftaran di Lembah Kelang. Ini adalah sesuatu yang baik dan perlu digalakkan mungkin di negeri yang lain. Saya beri satu contoh lagi. Tadi Tanjung Karang ada kata, adakah Selangor sedang nak cuba membuat yang dengan lebih yang baik berbanding dengan kerajaan pusat dengan app Selangkah. Saya nak memberitahu Dewan Yang Mulia ni, sekarang Selangor melalui Selangkah telah menjalan bersama dengan MySejahtera. Pagi ini saya ada dalam WhatsApp group yang baru ditubuhkan supaya kita boleh tambah lebih ramai orang lagi masuk kepada PPV yang telah ditubuhkan oleh kerajaan Selangor di bawah Selangkah ini. Jumlah orang kalau kita boleh menyelaraskan 50,000 orang yang akan ditambahkan dalam senarai ini. Ini menunjukkan hasil yang baik daripada kerjasama di antara kerajaan pusat dan juga kerajaan Selangor. Ada banyak lagi contoh, tetapi mungkin saya nak memberi satu contoh kepada Yang Berhormat Rembau. Saya rasa ada ramai yang berhormat di sini yang ada idea, yang ada tempat untuk menubuhkan PPV yang baru. Mungkin sebelum ini, jikalau pihak Musti telah ada satu usaha untuk memberi garis panduan untuk menubuhkan PPV ini, saya rasa kita semua, kami semua sebagai frontliner boleh juga melakukan apa yang kita perlu untuk
bantu kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri untuk menubuhkan PPV yang baru. Seperti apa yang dilakukan di kawasan saya, bukan kerana saya pandai, tetapi oleh kerana ada seorang pegawai daerah, Tuan D.O., nama dia Najmuddin bin Jemain. Kerana dia memang proaktif, beliau telah berjaya menubuhkan 11 PPV di kawasan Hulu Langat. 11, tidak termasuk 2 PIKAS yang baru yang akan bermula. Satu telah bermula, satu akan bermula pada hari Khamis ni. Ini menunjukkan bahawa kalau kita berganding bahu, bekerjasama, kita memang ada satu alat tuju yang lebih baik yang boleh meyakinkan orang ramai bahawa kita boleh melawan dan juga mengawal wabak COVID-19 ini. Tuan Yang Dipertua, saya tahu sekarang nak bekerjasama susah. Kerana pihak di sini termasuk saya juga ada perasaan macam kena dikhianati oleh pemimpin di sebelah sana. Saya rasa Tuan Speaker pun mungkin tahu apa yang kami rasa sekarang. Tetapi oleh kerana ada satu kaedah, satu krisis yang begitu teruk di Malaysia, ini adalah hala tuju yang kita patut pergi. Saya nak izin beberapa minit lagi untuk bangkitkan satu isu yang saya rasa adalah penting, mungkin lari tajuk sedikit. Saya rasa ini adalah satu rahsia yang terbuka. It's an open secret. PAGO tidak ada lagi majoriti di Dewan ini. It is not tested yet, but I think that is a fact. Semua orang tahu, termasuk di sebelah sana. Saya juga tahu sekarang ada banyak orang yang frustrated dengan PAGO akibat daripada kepimpinan krisis yang tidak baik. Saya juga yakin bahawa jikalau Paul Dickson sebagai ketua pembangkang ada peluang untuk menjadi Perdana Menteri, beliau boleh menjalankan tugas dengan lebih tegas, lebih baik berbanding dengan apa yang PAGO buat. Saya rasa mungkin ada di sebelah sana pun boleh menjalankan tugas dengan lebih baik berbanding dengan apa yang PAGO sedang buat. Tetapi, Tuan Speaker, saya rasa kita semua tahu, tidak ada seorang pun ahli berhormat di sini yang ada majoriti sokongan di dalam Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih. Tapi let me finish. Saya dah bincang dengan speaker tadi. Jadi cadangan saya, Tuan Speaker, tak berkait dengan vaksin pun. why not have a COVID moratorium agreement? Ini bukan CSA, ini CMA. Di mana kita boleh semua berganding bahu bekerjasama sebagai frontliner untuk mengawal COVID dan untuk memulihkan ekonomi. Ini adalah sesuatu yang semua pemimpin di sini boleh cadangkan, boleh sit down and have a discussion supaya kita boleh menunjuk rakyat bahawa kita ada hala tuju untuk keluar daripada wabak COVID ini dengan berganding bahu. Selepas 1 tahun, selepas 6 bulan, itu terpulang kepada pemimpin, kita boleh lawan di PRU ke-15. Tetapi buat sementara, we have to work together. Baik, terima kasih. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Buat masa sekarang, saya rasa kita perlu bekerjasama, kita perlu berganding bahu. We need to work together. Kita jaga kita memelihara hidup rakyat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bang